Soalan yang ketiga, bolehkah berkorban dengan binatang yang terkoyak telinga atau berlubang telinga? Hal yajuzu at-tadhiyah bihayawanin mashquqil udhun atau masqubil udhun? إذا كان الأذن مثقوب الأذن مثقوب الأذن هذا جائز، وكذلك إذا كانت مشروطة الأذن لكن لا تكون مقطوعة الأذن. إذا كانت مقطوعة الأذن مذهب الإمام الشافعي لا يجوز. أما المثقوبة والمشروطة لكن الأذن لا زالت موجودة. أما إذا ناقصة الأذن عند الشافعي وإن قل النقصان، وبعض المذاهب إذا نقص الثلث لا يجزي، وبعضهم إذا نقص الربع لا يجزي. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kata Tuan Syekh, kalau kita berkorban dengan lembu yang telah berlubang telinganya, mungkin bekas tindik atau apa semua, maka itu boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau kita berkorban dengan lembu yang telinganya dah tergunting, tuan-tuan, selagi walaupun dia dah tergunting, selagi potongan itu masih melekat kat telinga tu, masih tergantung ke juntai, itu boleh, tuan-tuan. Adapun kalau dia tergunting dan putus terus, mungkin dah dibuang atau dah dibuat belai, tuan-tuan, betul. Jadi dan jadi cacat. Menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i tak sah binatang itu dijadikan kurban. Kenapa? Kerana telah terhilang sedikit bahagian daripada tubuh badan anggota binatang kurban itu. Kan sedikit saja, walaupun sedikit. Maka tak sah menurut mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan boleh asalkan sedikit saja. Kalau sampai 1/3 telinga itu tak boleh. Ada yang mengatakan tak boleh melebihi 1/4. Kalau 1/10 dia tergunting sikit je, itu masih boleh menurut mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i tak boleh, mesti kekal telinganya. Tapi kalau dah terkoyak, masih menggantung, dia punya koyak kan masih bergantung kat tu, masih boleh, tuan-tuan. Soalan yang keempat, bolehkah berkorban dengan binatang kurus? Hal yajuzu at-tadhiyah bi hayawanin aziz? قبل هذا أما مكسورة القرن قالوا يجزي إذا كانت مكسورة كسر قرنها، لأن القرن ليس بلحم، ولكن قال بعضهم إذا كان كسر القرن أثر على صحة الغنم وأثر على جودة لحمها لا يجزي. Jadi sebelum menjawab soalan yang keempat, kata Tuan Syekh, Syekh tambahkan lagi sedikit keterangan. Tadi kalau telinga kena gunting, tuan-tuan, macam mana pula kalau lembu atau kambing tanduknya patah? Tanduknya dah patah, tak perlu potong, tuan-tuan. Apakah boleh kita mengkorbankan kambing yang tanduknya telah dipatah dan dicuri orang? Kata Tuan Syekh, adapun berkorban dengan binatang ternakan yang tulang yang tanduknya telah terpotong, itu hukumnya masih sah. Kenapa? Kerana tulang tu tak dimakan orang. Tanduk, siapa makan tanduk? Ada sup tanduk. Sup tulang masih ada. Sup tanduk tak ada kan? So dia tak ada masalah. Apa masalah tanduk? Tanduk ada ke tanduk tak ada ke? Tak dijaskan pun harus lembu, tuan-tuan. Tetapi kata para ulama ini perlu dibalaskan lagi walaupun masih sah. Dilihat dulu, kalau tanduknya dipotong menyebabkan binatang tersebut jatuh sakit ataupun menyebabkan terbantu pertumbuhan dagingnya itu, maka saat itu barulah tidak sah. Ini kita kena tanya kepada pengembala lembu, pengembala kambing yang ternak, apakah lembu kalau tanduknya terpotong menyebabkan dia terbantu? Kalau tak terbantu ataupun tak menyebabkan dia jatuh sakit apa, silakan, tak ada masalah. لأنه يصح التضحية بغير ذات القرون. إذا خلقت ما عندها قرن أصلا يصح التضحية بها، ولكن الأضحية بذات القرن أفضل من الأضحية بغير ذات القرن اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kenapa dikatakan boleh untuk mengkorbankan binatang yang telah terputus tanduknya, terpotong tanduknya? Kerana hukum asalnya, kalau kita nak mengkorbankan kambing yang tak bertanduk, memang lain-lain tidak botak, dia tak boleh tanduk. Lembu yang memang dia punya bangka itu, lembu yang tak bertanduk, boleh saja, tak ada masalah. Hukumnya tetap sah, tuan-tuan. Tetapi yang lebih afdal, kalau kita ada dua binatang, ini seekor lembu bertanduk, seekor lembu memang daripada lahir tak ada tanduk, tapi dia dah besar, sampai dah besar tak ada tanduk. Mana lebih afdal? Yang lebih afdal kita beli lembu atau kambing yang bertanduk.
Kenapa? Karena baginda Nabi SAW apabila berkorban, korban binatang Nabi yang ada tanduk tuan-tuan. Ittiba'an li Nabi SAW.